Okey, bertemu lagi dengan Kak Suzy pada hari ini. Okey, dalam sesi live hari Ramadan ke-5. Okey, so hari ini Kak Suzy memilih tajuk kesilapan membeli emas. Okey, antara kesilapan yang membeli emas adalah beli emas sekali sahaja. Jadi ini adalah antara satu kesilapan yang harus dielakkan oleh semua orang. Okey. So untuk makluman hari ini, hari ini special. Kak Suzy sebenarnya live di 3 tempat. Okey, kerana Kak Suzy ada dapat permintaan di mana nak suruh live juga dekat TikTok. Okey, kalau sebelum ni Kak Suzy live di YouTube channel, di FB, tapi hari ni kita tambah lagi satu live juga di TikTok. Okay, alright. So bagi memenuhi permintaan, okay Kak Suzy set up juga ni jadi 3. Kenapa Kak Suzy buat terus ni? Okay, senang sekali cakap 3 jalan. Kita buat kerja bagi senang-senang je. Okay, kejap. Yang video ni dia set sikit. Alright. So, okay. So berkenaan topik hari ini. Okay, topik hari ini, tuan-puan, kesilapan membeli emas. Okey, menyimpan emas apabila dibuat sekali sahaja. Kalau tuan-puan lakukan hal ini, okey, apa nasihat Kak Suzy adalah tidak digalakkan. Okey. Hai Kak Robi, terima kasih. Suara tak ada? Suara tak ada. Suara saya tak ada dekat YouTube Salam, suaranya Kak. Jap. Kenapa suaranya? Sekejap. Suara saya tak ada Kalau macam ni ada? Ada tak suara macam ni? Oh, terima kasih kerana komen. Sorry, suara dekat YouTube tak keluar sebab saya pakai yang ni, satu saya pakai laptop. Okey, yang ni dengar tak? Dah ada? Okey. Oh, saya tak boleh guna mic. Alright, tak apa. Kalau dah dengar ni, okey. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Kak Robi. Okey. Kita ulang balik Okey, topik hari ini adalah kesilapan penyimpan emas adalah beli sekali sahaja. Jadi hal ini haruslah dielakkan kerana ianya akan beri satu impak yang biasanya impak dia macam kurang baguslah. Okey, dan ianya tidak memenuhi ilmu menyimpan emas dengan betul. Ingat tak sebelum ni Kak Suzy selalu cakap dua benda yang perlu ada, yang perlu tuan-puan buat. Okey, cara yang betul untuk simpan emas. Kalau Kak Suzy sebelum ni pernah cakap Siapa ingat? Okey, TikTok ada suara. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey. Siapa ingat dua benda, dua cara yang betul simpan emas? Kak Suzy pernah kongsikan sebelum ni. Okey, dua cara yang betul simpan emas adalah yang pertama ketika kita ada duit. Okey, yang kedua beli emas selalu. Sebaiknya setiap bulan. Dah ini ilmu yang Kak Suzy beritahu. Okey, ilmu yang betul untuk simpan emas. Jadi berkait dengan topik kita hari ini iaitu kesilapan membeli emas, iaitu beli emas sekali sahaja. Okey tuan-puan, kenapa kita tak boleh beli sekali sahaja? Okey, jadi Kak Suzy beritahu ada 3 poin. Okey, 3 poin kita cukup kongsi untuk 30 minit. Kalau 10 poin kan jadi 1 jam lebih kan. Okey, jadi ada 3 poin. Okey. Kenapa kita tak boleh beli emas sekali je? Okey, yang pertama, sekali kalau tuan-puan beli sekali sahaja, berkemungkinan besar pada ketika tuan-puan beli tersebut, okey, harga emas pada harga yang tinggi. Inilah yang selalu penyimpan-penyimpan emas lakukan, di mana mereka tengok gold rush. Lihat orang. Hei, wahai manusia. Harga emas dah naik sekarang. Jom kita beli emas. Wah, bagus emas ni. Ya Allah tuan-puan, yang harga emas tengah naik tu, harga emas tengah gold rush tu, okey, harga emas tengah meningkat naik tu, okey, yang itulah tuan-puan baru terasa terbuka hati nak beli emas. Okeylah, ikut orang sebab orang kata semua simpan emas ni bagus sebab emas ni naik harga.
Okey, sebagai contoh, Kak Sri bagi contoh pada tahun 2020 ketika gold rush berlaku, ketika itu adalah zaman Covid melanda. Okey, zaman Covid, tak silap Kak Suzy dalam bulan 8 rasanya. Okey, 2020. Okey. Nampak ketika itu harga emas melonjak naik. Kalau harga di Public Gold ketika itu RM304. Nampak? Dan kalau di kedai emas ketika itu, ni untuk emas 999 sebab Kak Suzy merujuk emas 999 Public Gold. Okey, kalau Public Gold RM304, kat luar RM370. Okey, RM350, RM380. Jadi ketika itu kalau emas 916 pula, tak silap pada that time dalam RM290, RM280, emas 916. Okey, jadi pada ketika itu orang tengok harga emas tiba-tiba naik lah. Harga emas ni bagus lah untuk kita simpan emas. Harga emas ni tinggi. Jom kita simpan emas. Okey, so berpusu-pusu lah orang semua membeli emas. Pergi kedai emas, beli emas. Sama juga dengan Public Gold. Berpusu-pusu lah orang mendaftar dan beli emas dengan Public Gold. Okey. Beli pula ketika tu 1 gram. Nampak? Okey. Yang ni sebenarnya masuk point nombor 2 beli pula. Beli sikit Okey. Jadi beli 1 gram. Okey, kita ambil benchmark harga lah ketika itu. Mana harga ketika itu tuan-puan beli pada harga kalau Public Gold 304. Okey, kalau tuan-puan beli kat luar lagi lah tuan-puan rasa mahal 300.5. Okey, 370. Jadi itu adalah benchmark harga tuan-puan yang seketul tu saja. Okey, seketul tu saja. Kita tunjuk 1 gram contoh. Dia dah beli time mahal. Lepas tu dia beli time mahal. Satu pula je. Okey, kita tunjuklah satu. Alright, beli satu je. 1 gram je. Okey. Ni 1 gram. Kat sini tunjuk 1 gram. Alright. Kalau beli 10 gram pun okey jugalah. Beli 10 gram. Jadi tuan-puan tak boleh beli satu sahaja sekali sahaja kerana ianya okey, terima kasih. Tak boleh beli sekali sahaja kerana tuan-puan takkan nampak keuntungan kat situ. Memanglah simpan emas ni walaupun kita beli bila-bila masa tetap untung. Okey, tapi tuan-puan nak tunggu untung tu ambil masa yang sangat panjang. Yang ini yang selalu penyimpan emas kesilapan yang mereka lakukan. Alright. Jadi mereka dah lah beli sekali pada harga yang mahal, pada masa yang salah. Orang ketika gold rush tu orang jual emas. Okey, kebanyakannya. Alright, sebab ketika itu harga tinggi. Jadi mereka jual emas yang tak pakai ke apa. Ataupun ketika itulah mereka dah nampak mungkin bulan depan nak realisasikan impian mereka. Jadi kebetulan harga naik. Okay, that is the right time untuk jual balik. So itu ilmu yang betul. Okay, tapi okey lah. Sebab tuan-puan ni kurang dengar, kurang faham. Jadi Kak Suzy ajar. Alright. Jadi jangan lakukan kesilapan ini. Tuan-puan nak beli sekali saja. Kerana bila tuan-puan beli sekali, hak ni seketul je ada. Okey. Waalaikumsalam. Kuku kikit. Okey. Terima kasih kerana mengikuti live saya. Okey. Jadi beli sekali sahaja. Beli seketul sahaja. Ramai pelanggan Kak Suzy beli ketika 2020, beli yang itu sahaja. Tak tambah. Tak ikut rules nombor 2 untuk cara simpanan emas yang betul. Okey, jadi dia tak ikut rules nombor 2. Jadi yang ini harus dielakkan. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak memaksimumkan keuntungan dengan emas, tuan-puan digalakkan menyimpan emas selalu. Harus buat emas simpan selalu. Okey, sebab simpanan ni, okey, sebagaimana tuan-puan berbelanja. Tiap-tiap bulan belanja kan? Siapa ada gaji tiap-tiap bulan, semua simpan. Ada langsung belanja. Tuan-puan, tak logik lah. Macam mana tuan-puan nak beli makanan? Beli makanan tu belanja. Okey? Tuan-puan bayar kereta, bayar duit sewa rumah, beli apa-apa pakaian, okey, peralatan, skincare, apa semua. So itu adalah kategori belanja. Okey, tuan-puan beli sesuatu, beli handbag ke, beli baju cantik, tudung cantik. Okey, so itu kategori belanja juga.
Jadi sebagaimana tuan-puan belanja, begitulah juga tuan-puan kena buat simpanan. Simpanan kena buat selalu, jangan sekali sahaja. Dan poin nombor 2, dia dah beli sekali. Lepas tu beli sekali tu pula segram. Okey, lepas tu dia rasa, wow, aku dah kaya. Hai Nelly. Okey. Alright. Jadi, poin nombor 2 dia beli satu je dan dia rasa dia dah kaya. Beli sekali dah rasa kaya. Kalau beli sekilo tu rasa kaya, okey lah, alhamdulillah. Okey, tapi masalah sekarang kebanyakan penyimpan emas sebab you all ni ikut orang, okey, tak ada rasa hati yang betul, niat yang betul, cara yang betul tak tahu. Jadi you all beli sekali sahaja. Segram ni lah. Ni okey kalau kau cakap segram ni, RM100 tu lagi lah. Okey, alright, kita cakap segram. Beli segram ni, beli sekali sahaja. Okey, nampak? Okey, lepas tu dah rasa kaya. Aku dah kaya, aku ada emas. Okey, aku ada emas ber, ada segram. Kaya ber. Tuan-puan, segram emas ni, okey, baru RM300. Tuan-puan belanja sebulan berapa? Lebih 300 kan? Betul tak? Jadi kalau tuan-puan rasa dengan sekeping ni tuan-puan rasa kaya, tuan-puan kena kira balik. Okey? Tuan-puan kena kira balik. 1 gram ni kalau tuan-puan ada, tuan-puan rasa kaya, kalau untuk inilah dana persaraan tuan-puan. Okey? Inilah untuk simpanan tuan-puan. Okey? Kira balik. Tengok balik perbelanjaan kita setiap bulan. Okey? Setiap hari. Cukup ke RM300 ni? Boleh berapa lama kita survive dengan 1 gram ni? Tak boleh. Okey? Kecil sangat nilai ni. Cuba kalau kita rasa untuk menyimpan ni, kena simpan banyak-banyak. Okey? Kalau belanja, kita boleh belanja banyak-banyak. Simpan pun kita kena nak simpan banyak-banyak. Jangan kita selalu set dalam minda kita, simpan ni, cukuplah segram, jadi ada emas. Salah Salah. Itu adalah kesilapan yang besar dan tuan-puan akan rugi di masa akan datang. Jadi apa yang Kak Suzy ajar ni adalah Kak Suzy nak memberi keuntungan tuan-puan di masa akan datang, bukannya kerugian. Okey? Jadi nak untung, tuan-puan kena simpan lebih. Tuan-puan kena simpan banyak. Sebab itu 2 cara untuk beli emas yang betul adalah beli emas selalu. Tiap-tiap bulan selalu tuan-puan, barulah ada banyak. Okey, nampak? Every month 1 gram, every month RM100 pun tak ada masalah. Kalau every month RM100, setahun tuan-puan ada 4 gram. At least okey daripada tak ada langsung. Selama ni 10 tahun kerja, mana harta? Tak ada. 5 tahun kerja, mana harta? Tak ada. Jadi, Kak Suzy ajar kurang-kurang kalau tuan-puan rasa every month memang komitmen sangat tinggi, semua duit dibelanjakan. Okey? Sekarang ni dengan ilmu emas yang betul, budak pelajar tingkatan 2 dah boleh simpan emas sebulan RM400. Saya baru dengar perkongsian saya punya dealer semalam, dia dapat seorang customer, student tingkatan 2, umur baru 14 tahun tuan-puan. Mana dia dapat duit? Okey? Dia hanya buat affiliate. Join affiliate. Ada handphone kat rumah, klik sambil-sambil main blast ke apa benda ke, buat iklan ke benda bla bla bla. Okey? Dapat duit. Every week simpan RM100. Tak banyak pun, tapi sebulan ada 4 minggu kan. Jadi RM400. Nampak? Student pun boleh simpan. Tuan-puan, apatah lagi? Okey, sini kita ada soalan dari Kukut Kukit. Okey. Mana lagi bagus? Kita trade emas atau simpan emas? Okey. Trade emas, okey, adalah tuan-puan hanya tukarkan satu emas yang bentuk lain kepada bentuk yang lain. Okey. Dan kalau trade tu kategori masih lagi beli emas. Dan emas yang kita trade yang baru tu, of course lah, maknanya simpanan juga. Tapi kategori trade ni, okey, trade ni adalah katakanlah kalau tuan-puan ada emas lama, emas yang patah, emas yang memang tuan-puan rasa tak nak guna, barang kemas sebagai contoh ya.
Okey, barang kemas ke ataupun rantai tangan, yalah tergolong barang kemas lah. Okey, tuan-puan nak tukarkan yang dah tak pakai ni kepada gold bar. Okey, sebab trik ni dia kena ada banyak kategori. Dia tak boleh macam saya tangkap muat je jawab satu. Okey, dia kena tengok situasi. Cik kukit. Saya tak tahu dia perempuan ke lelaki ni. Okey, perempuan ke lelaki ni? Kukit. Aduh, susah nak sebut. Okey. Alright. Jadi, kena tengok. Kalau katakan kita ada barang kemas lama, yang patah, yang rosak, yang memang kita dah tak guna ke apa ke, tuan-puan nak tukar, nak trade kepada gold bar. Okey? Jawapan Kak Suzy adalah digalakkan. Ya, digalakkan sebab kita nak menukarkan emas 916 kepada emas gold bar. Gold bar ni adalah 999. Jadi ianya lebih bagus, lebih baik. Emas mulia, emas penuh, emas yang paling tingkatnya yang paling tinggi teratas. Jadi kalau Cik Kukut nak alihkan, nak tukar barang kemas yang lama tu kepada gold bar, okey, boleh. Amat digalakkan. Tetapi kalau katakan nak trade in, kata kalau kita ada barang kemas, gelang, rantai, cincin, okey, tiap-tiap tahun kita suka trade in sebab ikut design. Hari tu design KLCC, lepas tu sekarang design Dubai, Burj Al. Contoh, okey. Hari tu design ketum, alamak, orang semua kata ketum tak bagus dah sekarang. Okey, design pengeraya, contoh. Okey, so kalau tuan-puan trade in dari segi barang kemas, daripada barang kemas yang masih elok, yang boleh pakai, okey, yang cantik lagi, tapi tuan-puan trade in saja-saja sebab nak ikut trend, okey, yang itu sebenarnya Kak Suzy tak galakkan. Kerana kalau tuan-puan saja-saja trade in macam tu, tuan-puan tanpa sedar ada 4 kerugian. 4 kerugian tuan-puan tak sedar. Kalau kita trade in barang kemas yang masih elok, yang masih cantik, yang tuan-puan boleh pakai, tapi disebabkan trend, disebabkan tuan-puan nak design yang baru, yang up to date, yang boleh tayang hari raya, wow, akulah yang terpaling up to date-nya mempunyai barang kemas. Okey, kalau tuan-puan bersikap macam tu, nasihat Kak Suzy, lepas ni tak payah lagi trade in selalu barang kemas, ya. Okey, barang kemas ni kita beli pakai mana untuk kita bergaya sahaja. Cukup sahajalah, tak payah nak meriah sangat. Okey, tapi tertakluk jugalah kalau tuan-puan jenis suka meriah-meriah. Jadi Kak Suzy pun tak boleh nak larang. Cuma barang kemas ni kalau dari segi ilmu pelaburan, kita beli mana yang kita nak pakai sahaja. Kalau tuan-puan rasa nak beli barang kemas sebagai pelaburan, jawapannya boleh juga, tetapi untuk mendapat keuntungan tu dia ambil masa lagi panjang. Lagi lama. Tapi kalau macam kes tadi, kes yang tadi, trade in saja-saja, barang emas yang cantik lagi sebab nak ambil design baru, trade in. Jadi yang itu kan Kak Suzy beritahu ada 4 kerugian. Kerugian yang pertama adalah tuan-puan tanpa sedar gram dia berturun. Jadi tuan-puan rugi dekat gram emas. Masa yang emas yang asal 20 gram, contoh, bila trade in, tuan-puan dapat design baru, tanpa sedar sebenarnya gram yang baru tu dah ada 17 gram. Nampak dah hilang 3 gram. 3 gram ni gedebuk, 1000 je tuan-puan. Okey. Kira hilang 3 gram. Yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, tuan-puan bila trade in tu sebenarnya diorang akan buat jual balik dulu. Jadi tuan-puan rugi, dapat wang kurang. Tadi dah dapat emas kurang, okey, dapat wang pula kurang. Daripada harga semasa. Okey, dan yang ketiga. Okey, kerugian yang ketiga adalah tanpa sedar bila tuan-puan beli yang baru tu, tuan-puan kena tambah duit lagi. Dah lah dapat 17 gram. Okey, tuan-puan kena tambah duit lagi sebab harga terkini. Dikira harga hari ini dan okey, nampak. So tuan-puan kena tambah duit lagi. Dah lah gram dapat kurang tadi kan. Okay, dan yang keempat, tuan-puan kena tambah kos upah lagi. Tambah lagi duit. Dah lah dapat 17 gram. Elok-elok dari 20 gram dah jadi 17 gram. Nampak? 4 kerugian. Jadi benda ni kadang-kadang orang tak sedar. Yang dia tersedar hanyalah dapat emas baru, gelang baru. Dari KLCC jadi bunga raya, dari ketum jadi bunga raya. Contoh. Okey, design. Jadi tuan-puan, so sebab itu Kak Suzy tak galakkan. Jadi Kak Suzy kan ajar pembimbing dan pendidik ilmu emas. Jadi kita kena beritahu benda betul. Okey, memanglah dengar tu macam wah berapi Kak Suzy ni sajalah tu dengki, orang nak tukar, dia tak nak tukar.
Tak ada tuan-puan, tak ada nak dengki-dengki Tak ada. Kak Suzy tak kisah pun, okey. Jadi sebab Kak Suzy ada ilmu, jadi Kak Suzy kongsi saja. Tak ada terdetik pun niat nak dengki tuan-puan nak pakai lah sampai siku pun. Tak pernah Kak Suzy dengki kat orang macam tu. Okey. Erina Taylor. Okey, hai Kak Suzy. Hai Erina. Terima kasih. Okey. So, itu trade in okey. So, atau simpan emas. Okey, kalau simpan emas, okey, Cik Kukuk ni soalan dia tak habis lagi. Okey. So, trade in untuk simpan emas, beli yang gold bar adalah sangat digalakkan. Okay. Dan tetapi kalau tuan-puan rasa gelang tu masih boleh pakai, mungkin sekali-sekala, setahun sekali saja mungkin gelang keturunan kita ke arwah atuk nenek kita ke apa ke kan, cuma design macam tak up to date sikit lah, tapi ianya ada satu sejarah kenangan So tuan-puan rasa tetap nak simpan, sayang nak jual nak apa, okey, tetap boleh simpan, tak ada masalah. Sebab emas ni makin lama simpan makin untung. Walaupun ianya dah 7 keturunan kita. Zaman datuk nenek moyang kita, kok mak kita cerita pun emas ini dan dah umur dia dah orang kata 50 tahun, 100 tahun. Okey. Tuan-puan, emas ni sebenarnya okey, harganya sentiasa laku sepanjang zaman. Jadi walaupun tuan-puan simpan benda yang lama ia jadi rare, tuan-puan rasa sayang memang nak tukar, nak ambil design baru ke apa, sebab design-design lama ni dia ada klasik dia kan, dan kenangan tersendiri. So kalau tuan nak simpan, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang barang kemas walaupun betul lama, tuan-puan tetap boleh masuk gadaian. Sebab bila gadaian dia tak kisah design apa-apa. Cuma ada satu tempat gadaian, kalau emas tu rosak ke patah ke dia tak nak terima. Yang tu kena tengok. Kalau emas tu memang dah yang lama, patah, rosak ke benda, kadang-kadang kalau kita nak gadaian, memang tempat gadaian tu tak terima. Tu ada tempat gadaian punya syarat. Jadi tuan-puan kena rujuk balik tempat-tempat gadaian yang tuan-puan nak pergi. Macam mana nak contact saya? Okey, nak contact saya. Okey, saya letak saya punya kat sini sebab saya live dekat TikTok ni. Okey, jadi saya kena type kat sini. Alright. Ni untuk yang YouTube dia tanya. Okey, jadi saya ni. Okey. Bagi tahu ni saya. Alright. Jadi tuan-puan, simpan emas. Okey, merujuk kepada simpan emas. Kalau Cik Kukut memang niat nak simpan emas sebagai pelaburan, nak menjana keuntungan. Okey, terus ada duit every month, terus beli gold bar. Gold bar. Jangan beli barang kemas. Okey, sebab nak simpan. Kalau memang kata, Kak Suzy, saya nak beli emas, nak pakai. Nak beli cincin, nak pakai. Ada 10 jari, 10 cincin. Saya ada 10 jari, saya harus menggunakan 10 jari saya untuk memakai cincin. Kok lah tuan-puan jenis macam tu. Okey, tak ada masalah. Kalau rasa memang nak beli untuk pakai, beli barang kemas. Tapi kalau macam ni, beli untuk simpan. Okey? So, beli gold bar. Alright? Tak nak beli gold bar yang segram ni, belilah yang 10 gram ni ke apa. Kak Suzy ni asyik tunjuk emas yang sama je. Senang sebab dia atas meja ni dah. Okey. Jadi kalau rasa macam 1 gram ni, Allah, hai sikit ingat ni, nak beli besar sikit. Okey, beli 10 gram. 10 gram harga kurang lebih ni 3,000 okey, jadi beli yang besar. Dan thank you sis lawa hari ni. Oh, terima kasih. Amboi, puji nak KFC Okay, nanti claim KFC. Saya belanja. Okey. Okey, macam mana nak layar kalau 1 gram saja? Nak kaya. Nak kaya ya Nelly? Ya. 1 gram belum kaya 1 gram. Jangan tuan-puan rasa tuan-puan dah kaya raya, aku dah ada simpanan. Yahoo. Okey. Aku dah ada emas. Kak Suzy suruh simpan emas, aku dah simpan. Tapi tuan-puan simpan segram je. Jangan. Okey, please don't. Tuan-puan membuat satu kerugian yang sangat besar dalam hidup tuan-puan. Dalam hidup. Kak Suzy sentuh tu dalam hidup tuan-puan. Tuan-puan kalau hidup sekarang, sorry. Okey, sekejap lagi. Ada orang call saya kena reject. Sekejap. Okey. Jadi okey tuan-puan, jangan beli 1 gram sahaja. No, don't. Please don't. Dan point saya yang nombor 3. Okey. Kejap agak sejam dah. Okey. Dia dah lah beli sekali. Okey.
Ni je harta dia. Okey? Ni sekali kan. Ni je lah harta yang dia ada. Oh, inilah wasiat saya untuk anak-anak saya nanti. 1 gram ni je. Okey? Minta maaf kalau siapa betul yang memang yang kurang pendapatan tu. Okey, tapi bagi saya nak rujuk ni kepada yang tuan-puan berkemampuan. Every month tuan-puan memang ada income. Okey, tengok tadi saya bagi contoh. Budak tingkatan 2 pun boleh simpan emas sebulan RM400. Kurang-kurang RM400 dia dah dapat dalam 1.3 gram tau. Okey, dekat 1.4 gram. Tuan-puan yang kerja gaji RM2,000, RM3,000, RM5,000, RM10,000. Mana pergi duit tu? Kak Sri berani cakap macam ni sebab Kak Sri juga dulu bekerja. Okey, dalam corporate. Okey? Dan dikelilingi oleh rakan-rakan yang bergaji besar. Kita tahu mereka ada komitmen. Okey, tidak dinafikan semua orang ada komitmen. Yelah, nak pakai, nak makan, bayar duit kereta, bayar sewa rumah. Okey, handphone, internet, bil elektrik, bil api. Yes, komitmen. Tuan-puan kerja sebab nak bayar semua benda tu dan dapat kehidupan yang lebih stabil. Okey, tidak dinafikan. Tetapi daripada pendapatan tuan-puan tu, jangan dibelanjakan kesemuanya. Simpanlah sikit sebagai harta tuan-puan. Tuan-puan kena ingat satu perkara. Kalau tuan-puan kata, saya bekerja sekarang, saya bekerja ngam-ngam, cukup-cukup saja gaji kita. Okey tuan-puan kena ingat, ada satu masa nanti tuan-puan akan bersara. Ada satu tahap umur kita nanti kita akan bersara. Sebagai contoh, tuan-puan ambil umur persaraan 55 tahun. Okeylah, nak kerja lama kita ambil 60 tahun. Okey, 60 tahun. Tuan-puan bekerja dari umur 20 tahun sampai 60 tahun. 40 tahun dalam hidup tuan-puan bekerja. Okey, ni kena fikir sikit Okey. Kalau tuan-puan rasa 1 gram saja, itulah harta tuan-puan. Okey. Dari umur 20 sampai umur 60 tahun, selama 40 tahun tuan-puan dah bekerja. Tetapi harta tuan-puan yang ada hanya 1 gram. Wow, aku dah kaya. 40 tahun kerja, simpan 1 gram saja. Sangat rugi Okey, jadi okey, tuan-puan kerja, okey, umur 60 tuan-puan berhenti kerja. Okey, nampak fikir ni kena berfikir Okey, dah 60 tahun, tak nak syarikat pun, itu adalah usia persaraan tuan-puan. Okeylah, aku ada KWSP. Pergi cek balik KWSP tu ada berapa? Bahagi balik komitmen bulanan berapa tuan-puan boleh belanja? Berapa lama saja bertahan? Ingat tuan-puan, KWSP, okey, statistik menunjukkan siapa yang dapat duit KWSP tak sampai 2 tahun duit KWSP tu boleh habis. Okey, aku ada duit bersara tiap-tiap bulan dapat sebab aku kerja pencen kerajaan. Okey, kalau ada macam tu, tuan-puan tengok balik berapa kiraan bulanan komitmen apa lagi selepas ni. Okey, tapi Kak Suri juga nak beritahu kepada sesiapa yang memang tak ada duit pencen, tak ada duit KWSP. Okey, kerja hari-hari dapat income, okey, habis terus. Dah kerja sampai umur 60 tahun. Tuan-puan kena ingat, selepas umur 60 tahun, berapa lama lagi tuan-puan akan hidup? Siapa boleh jawab? Tak ada orang tahu berapa lama dia boleh hidup selepas usia dia 60 tahun. Selepas usia dia bersara. Betul kan? Tak ada, kita tak tahu. Okey? Mati tu hanya Allah saja yang tahu. Okey, minta maaf Kak Susi sebut ni sebab Kak Susi nak tuan-puan kena berfikir ke depan sikit. Jangan fikir hari ni je. Jangan fikir gaji ni saja. Nak raya, semua belanja duit pergi untuk raya. Jangan. Okey? Lepas 60 tahun, okey? Ni bagi siapa yang bukan makan gaji, kerja sendiri Okey, 60 tahun, tuan-puan kederat dah macam mana? Satu umur kat tuan-puan tak tahu berapa lama lagi tuan-puan hidup. Andai kata Allah bagi kita hidup umur panjang 20 tahun lagi. 20 tahun lagi tuan-puan hidup selepas bersara. 1 gram ni boleh survive ke? Tak boleh. Tak boleh Jangan kata boleh. Lepas tu umur 60. Okeylah, aku dah pencen, aku dah tak ada kederat. Tapi tuan-puan nak makan setiap hari, nak makan setiap bulan, komitmen. Kalau ada anak kecil lagi, anak yang perlu kita uruskan lagi, bagaimana? Okey, tuan-puan nak tak nak kena ada income.
Dan itulah tuan-puan kena carilah kerja-kerja lain untuk support tuan-puan. Tuan-puan tenaga dah tak ada ni. Kita dah 60 tahun ni. Tuan-puan bayangkan tuan-puan. Nak tahu kita 60 tahun nanti macam mana, tuan-puan tengok keturunan tuan-puan. Tuan-puan tengok makcik, pakcik, ayah kita ke apa. Tengok. Macam tu lah kita nanti ketika kita usia 60 tahun. Janganlah tengok Tun Dr. Mahathir. Okey? Wih, dia boleh hidup 90 tahun. Dia masih segak bergaya. Kuat lagi. Tuan-puan, itu di keturunan lain. Okey? Kita nak tengok umur kita yang 60 tahun lagi. Umur kita yang ketika 60 tahun. Macam mana kita punya keadaan. Kita boleh rujuk kita punya keturunan. Carilah makcik, pakcik yang mana usia yang dah tua. Okey? Yang dah lanjut usianya. Okey? Itulah kita nanti. Jadikan itu sebagai contoh. Umur aku 60 tahun nanti macam tu. Okey? Kalau dia umur 70, umur aku kalau 70 tahun lagi macam tu. Itu pula bergantung pula macam mana kita punya pemakanan. Kita punya harian, kita punya rutin harian kita, apa kita buat. Dia mungkin umur nampak lagi kuat, bertenaga sebab dia menjaga senaman, jaga pemakanan. Kita ni pantai je semua. Okey. So nak cerita yang tu pun banyak juga lagi. Alamak, kejap. Bateri nak habis. Okey, sat. Bagi nyawa. Nyawa laptop. Okey, sorry. Okey. Jadi tuan-puan, right. So, tak sempat. Okey, YouTube dah putus. Okey, tak apa. So, tadi dah charge. Okey. Alright, sorry. Jadi tuan-puan tak boleh simpan segram. Simpanan ni tuan-puan kena juga cari untuk persaraan tuan-puan. Kena fikir untuk persaraan. Walaupun tuan-puan kata tuan-puan dah ada pencen, tuan-puan dah ada dari KWSP. Tuan-puan dah ada dari tuan-puan dah ada dari KWSP ada. Tuan-puan dah ada juga dari duit pencen. Apa salahnya tuan-puan tengah hidup sekarang, tengah bekerja sekarang, tuan-puan tambah sikit lagi simpanan persaraan tuan-puan. Kita boleh bersara dengan bergaya. Lagi bergaya. Okey, kalau boleh ketika kita bersara nanti, tak adalah kita kacau kita punya duit KWSP. Kita kacau kita punya duit pencen kita. Simpan. Okey, mungkin dari situ tuan-puan boleh pergi melancong lagi. Okey, atau apa-apa merealisasikan impian tuan-puan yang ketika umur tersebut nanti. Begitu tuan-puan. Okey. Sorry tadi terputus. Okey. Untuk YouTube terputus sebab pakai laptop. Okey. Jadi tuan-puan, dapat tak puan Kak Suzy? Okey, jangan simpan emas sekali saja. Sekali saja rasa dah kaya. Beli segram. Aku dah kaya. Jangan. Lepas tu pula, okey, ni banyak terjadi sekarang Dia dah beli tahun 2020 tempoh hari. Okey. Kenapa dia gelap ni? Okey, nak reconnecting. Aduh, kesian dekat YouTube. Okey. Okey. Jadi berlaku sekarang kebanyakan pelanggan Kak Suzy yang beli ketika tahun 2020 tempoh hari, okey, banyak dah jual kerana desakan, terdesak. Itulah harta je yang dia ada. Mentelah nak tunggu umur 60 tahun, baru 2 tahun dah jual 1 gram. Apa? Macam mana? Jadi tuan-puan, okey. Jadi tuan-puan, jangan simpan emas beli segram sahaja. Kerana kalau tuan-puan rasa inilah untuk aset persaraan tuan-puan, belum tentu benda ni boleh kekal sehingga bersara nanti. Sebab segram. Walaupun Kak Suzy kata, siapa yang ada emas sayang nak jual. Okey, tapi sebab tuan-puan ada sekeping ni saja dan tuan-puan terdesak kecemasan, sekeping ni lah tuan-puan akan tala yang menjualnya terus. Guna duit. Jangan.
Rugi sangat. Jadi tuan-puan masih bekerja sekarang. Okey, bulan Ramadan ni ada buat part time, tak pernah-pernah menyimpan, tak pernah-pernah berniaga. Okey, pergi berniaga, ataupun memang tuan-puan ni memang jenis berniaga ketika Ramadan saja. Okey, so dengan income Ramadan ni aku dah boleh cover setahun punya perbelanjaan. Okey. Kalau macam tu alhamdulillah bagus, tapi janganlah kerja sebulan ni saja. 11 bulan tak kerja. Janganlah. Okey, kalau betul rezeki tuan-puan murah macam tu, 11 bulan lagi kerja lagi. Tambahlah income tuan-puan, tambah simpanan. Ingat, kita kena ada perasaan aku kena jadi kaya. Kaya kita yang macam mana? Kaya kita sampai boleh bayar zakat. Zakatnya berapa? Every year, bukan every month lah. Every year, zakat kita tambah. Okay? Dari situ baru kita tahu kita kaya macam mana. Okay? Ingat, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka kaya. Kenapa kita kena jadi kaya? Banyak sangat kebaikan kat situ kita boleh buat. Okay? Sebab tu kita kena jadi kaya. Jangan kita rasa berfikiran zuhud sangat. Kita apalah, cukup-cukup tu makan. Aku makan nasi dengan ikan masin pun tak ada hal. Boleh, aku boleh hidup. Memanglah boleh hidup. Okay? Tuan-puan, apa salahnya kita fikir kalau kita kaya, kita dapat banyak kebaikan kita boleh buat. Tuan-puan kena jadi kaya. Biar tanam dalam diri, aku kena jadi kaya. Okay? Duit moratorium 2020 mana pergi? Bagi sesiapa yang memang cukup-cukup makan tu okeylah, saya faham lah, memang you orang belanja. Tapi bagi sesiapa yang moratorium, masa ketika moratorium, okay, yang kerajaan bagi moratorium tu kan boleh keluar dari KWSP semua tu kan, okay, mana duit tu sekarang? Ada lagi tak? Duit Kak Suzy dapat duit, kita belanja lah, kita jolly lah. Sayang tau. Okay, Kak Suzy bagi contoh diri Kak Suzy jugalah. Sebab Kak Suzy masa tu kerja, masih bekerja. Okey, gaji bulanan masih lagi dibayar. Dan kerajaan bagi moratorium, mohon KWSP ya, Kak Suzy mohon. Dan apa jadi barang tu? Of course lah, kita ni mengajar orang simpan emas. Kak Suzy jadi emas, jadi silver. Okey, nampak? So sebab tu Kak Suzy tanya you all punya yang masih ada gaji ketika moratorium, okey, ketika COVID dapat moratorium, mana pergi duit tu? Joli zakat. Okey, sangat sayang, satu kerugian 10,000, 20,000 kerajaan bagi masa tu. Okey, bukan kerajaan bagi pun duit kita, tapi kita gunakan kepada tempat yang kita tak tahu dapat trace mana pergi. Jadi okeylah, yang dah lama jangan dikenang lagi, duit pun dah tak ada. Okey, untuk akan datang. Okey, untuk akan datang. Untuk akan datang, terus buat tindakan. Okay? Terus buat tindakan sekarang. Simpan emas. Okay? Jangan lengah-lengah lagi. Ni bulan Ramadan Kak Suzy, nanti nak raya, nak beli baju raya. Gitu pula. Okay? Raya-raya lah. Ramadan. Simpan, tetap kena simpan. Okay? Jangan jadi alasan bulan ni sebab Ramadan nak belanja lebih. Okay? Nanti nak belanja raya. Every month kena simpan. Jangan sesekali kita skip. Tanamkan ini dalam diri kita. Baru tuan-puan akan aset bertambah. Tuan-puan dah rasa satu kewajipan tuan-puan. Sebagaimana tuan-puan bayar bil internet, handphone tuan-puan. Kan? Bayar every month kan? Siapa yang tak bayar? Ataupun bila tuan-puan tak bayar, internet tak boleh akses, satu hari rusing. Okay, satu hari, wah, tak senang duduk. Sebab internet tak ada. Aduh, susah hatinya, internet tak ada. Siapa macam tu? Okay, ramai orang macam tu sekarang. Cik Na, hai. Ya, hai Cik Na. Okay, jadi tuan-puan, simpan emas ni kena simpan selalu. Beli selalu walaupun ni kita nak raya. Okay, walaupun ni kita nak raya, sekarang tengah bulan Ramadan, ya. Saya sebenarnya bulan Ramadan, kalau ikutkan belanjaan saya tak besar. Okey?
Saya sebab bulan Ramadan kita orang ni makan sebenarnya tak banyak, lagi sikit kalau berbuka pun cukuplah satu portion makanan, satu lauk, satu kuih sahaja. Air panas. Okey. Dan kalau ditanya saya memang jarang pergi pasar Ramadan. Kenapa? Sebab satu, kalau di Kuala Lumpur ni satu memang pengaruh lah. Kita beli kadang-kadang benda-benda yang masa tu kita memang rasa nak makan, tapi bawa balik tak makan. Pembaziran. Sebab tu kadang-kadang saya takut juga nak pergi pasar Ramadan. Kalau saya pergi pasar Ramadan pun saya akan aim apa benda sahaja saya nak. Dan biasanya kuih paling banyak pun 2 je saya beli. Okay, saya tak akan beli banyak-banyak. Saya nak elakkan pembaziran. Jadi tuan-puan, di pasal bulan Ramadan ni elakkanlah pembaziran. Jangan dirasa nanti balik tarawih nak makan lagi, nanti sahur boleh makan lagi. Alah, kelentong itu. Okey? Nanti tak makan pun. Alah, masuk buku sampah. Okey? Jadi elakkan pembaziran. Belajarlah berbelanjalah secara berhemah. Bukan kita kedekut. Tak. Okey? Elakkan pembaziran. Sebenarnya di bulan Ramadan ni kita sepatutnya lebih boleh berjimat lagi. Ya, bukannya makin belanja besar. Kita patutnya makin boleh berjimat. Tanya Kak Suri, sebenarnya di bulan Ramadan Kak Suri lagi berjimat. Sebab masak 2 kali je. Okey? Pagi, sahur. Sahur pun masak biasa je. Buka puasa. Okey? Kita masak. Jadi tuan-puan, cuba gunakan di bulan yang mulia ni, kita perbanyakkan ibadah kita. Okay? Dan salah satu cara untuk kita beribadah tu adalah jangan membazir. Jangan membazir. Okay? Belanja apa yang cukup saja. Okay, so tuan-puan, itu sahaja tazkirah. Tak adalah. Okay, tips Kak Suzy hari ini. Dah kita 40 minit dah Kak Suzy live. Okay, nak 30 minit selalu terlajak. Okay, jadi saya harap tuan-puan boleh faham kenapa Kak Suzy cakap ini satu kesilapan yang sangat besar bagi penyimpan emas. So elakkan. Jadi itu sahaja perkongsian Kak Suzy hari ini. Jumpa esok jam 12.30 30 minit bersama Kak Suzy 30 hari Ramadan. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.